بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan juga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi berada di dalam majlis ilmu, iaitu untuk membahaskan berkenaan dengan topik tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, iaitulah 10 prinsip penyucian jiwa, ashru qawaid fi tazkiyatun nafs, karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Baik, mana kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan prinsip yang pertama, iaitu tauhid adalah asas bagi tazkiyatun nafs. Tauhid adalah asas bagi penyucian jiwa. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan berkenaan dengan makna kalimah tauhid. Setelah kita dah sebutkan sebelum ini tentang fadilat dan juga kelebihan yang terkandung di dalam nama-nama kalimah tauhid itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang difahami oleh golongan Al-Qurunul Mufaddalah, Salafus Salih. Baik, jadi kalau kita lihat makna kalimah tauhid itu, kita sebutkan sebelum ini apa yang perlu kita jelaskan, iaitu makna al-ilah itu. Al-ilah. Baik, jadi al-ilah kalau kita dah sebutkan sebelum ini, maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah, yang disembah. Dan jika kita lihat satu-satu, kita cerakinkan apa kalimah tauhid itu satu persatu, kita lihat dimulai dengan la, iaitulah la di situ adalah la an-nafiyah, la an-nafiyah, yang mana kita cerakinkan kalimah tauhid itu, maknanya kalau kita nak tengok satu persatu, maknanya kita lihat dulu pada kalimah la. So la di situ adalah la an-nafiyah lil jins, la an-nafiyah lil jins, iaitu yang menafikan jenis, penafian bagi al-jins, ini jenis. Baik, maknanya di sini bentuk penafian, secara ringkas kita katakan adalah penafian. Maknanya nafiyah lil jins ini maknanya tanfi al-hukm an kulli fardin min afradi jinsi syai' alladhi dakhala alayhi. Dia menafikan apa sahaja perkara yang ataupun jenis sesuatu yang masuk kepadanya, yang datang setelahnya. Baik, dan dinamakan juga la an-nafiyah lil jins ni dalam bahasa Arab dipanggil la at-tabri'ah. La at-tabri'ah maknanya kerana dia menunjukkan tabri'ah maknanya pembebasan ataupun pelepasan daripada semua jenis nama yang disebutkan setelahnya, Baik, dan ilah, la ilaha, ilah adalah isim bagi la, mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin. Ini kalau di segi i'rabnya kita katakan dia mabni ala al-fath fi mahalli nasbin, maknanya kita baca la ilaha, la ilaha, la ilaha. Apa maksud ilah? Maknanya ma'bud, ma'luh, yang disembah, yang disembah.
Dan bila ada apa dia isim, kemudian disebut sebagai apa dia la, itu adalah apa dia nafi lil jins. Kemudian ada khabar yang ditakdirkan, ada khabar yang dihazafkan atau dihilangkan. Jadi khabar bagi la itu adalah apa? Dia mahzuf, dia dihilangkan. Dan kalau kita sebut maknanya dihilangkan, maknanya dikatakan la ada beberapa takdir. Yang pertama, sebahagian ulama menyatakan la ilaha, di situ ada satu makna yang dihazafkan, dipanggil khabar. Tiada, kalau kita terjemah tiada ilah, yakni tiada sembahan. Tiada sembahan. Kemudian ada satu kalimah ataupun satu khabar yang dihazafkan, dihilangkan. Jadi bila dia dihazafkan, di dalam bahasa Arab dia dipanggil takdir. Takdir maknanya apa yang dihilangkan tu, apa dia punya, apa asal ataupun apa kalimah yang dihilangkan di situ. Baik, pertama ada yang sebahagian ulama menyatakan yang ditakdirkan di situ adalah maujud. Maknanya la ilaha maujud illallah. Tiada sembahan yang wujud melainkan Allah. Tetapi takdir ini salah. Takdir ini salah, maknanya bila dia hilangkan ataupun dia hazafkan. Hazaf ni maknanya hilangkan. Di dalam bahasa Arab normal ada yang dihazafkan, ada takdir, kemudian dia sebut balik apa dia punya ihtimal ataupun apa dia punya sebutan itu. Baik. Jadi kalau kita kata la ilaha mawjud illallah, maknanya kita terjemah tiada sembahan yang wujud melainkan Allah. Baik, kata ulama akidah, hadza taqdir khata'. Maknanya takdir ini salah. Maknanya kalau kita terjemahkan dia dengan tiada ilah, tiada sembahan yang wujud selain Allah, khata', salah. Kerana dua. Yang pertama, kerana dia memberikan makna yang batil. Maknanya dia mewahamkan atau memberikan kekeliruan, membawakan kepada makna yang batil. Yakni dia memberikan makna yang menjuruskan kepada al-ittihad. Al-ittihad maknanya kesatuan antara Tuhan dengan makhluk. Kesatuan antara sembahan dengan yang menyembah. Jadi kata tiada sembahan yang wujud melainkan Allah. La ilaha mawjud illallah. Ni kita tengok salah tafsir disebabkan salah takdir. Baik. Jadi kalau kita kata tiada sembahan yang wujud melainkan Allah, maknanya lazim bagi kenyataan tersebut. Maknanya kalau kita maknakan dia dengan, kalau dalam bahasa Arab kita kata al-ilah huwal ma'bud, kemudian kata la ilaha illallah, la ma'bud mawjud illallah. Tiada sembahan yang wujud melainkan Allah. Apa lazim dia? Maknanya daripada pemahaman tersebut, apa lazimnya? Maknanya, lazimnya semua yang disembah itu adalah benar. Semua yang disembah itu adalah benar. Sama ada sembahan yang benar atau sembahan yang batil, semuanya Allah.
Faham? Faham? Saya ulang sekali lagi. Kalau kita kata la ilaha illallah, itu maknanya la ilaha mawjud illallah, ataupun la ma'bud mawjud illallah. Maknanya kita terjemahkan jadi tiada sembahan yang wujud melainkan Allah. Lazimnya membawa kepada makna al-ittihad, maknanya kesatuan. Kesatuan antara Tuhan dan makhluk. Ataupun kita katakan menjustifikasikan seluruh sembahan yang batil. Maknanya sembahan yang batil dan sembahan yang hak itu semuanya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang yang menyembah berhala, juga Allah. Apa sahaja yang disembah selain Allah adalah Allah. Kerana bila kita kata la mawjud ataupun la ma'bud mawjud illallah, ataupun kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wujud selain Allah. Kalau itu kita terjemahkan, ataupun tiada sembahan yang wujud melainkan Allah. Kerana kita tahu orang musyrikin mereka sembah apa? Berhala. Mereka sembah macam-macam. Matahari, bulan, bintang, pokok, malaikat, nabi-nabi, wali-wali, semua yang selain Allah. Maknanya selain Allah termasuklah apa? Malaikat, termasuklah nabi-nabi, termasuklah wali-wali, termasuklah pokok, termasuklah seluruh yang maknanya selain Allah. Jadi kalau kita kata makna la ilaha illallah tu tiada sembahan yang wujud melainkan Allah, maknanya semua sembahan-sembahan yang batil itu, orang yang sembah pokok, orang yang sembah berhala, orang yang sembah patung berhala, orang yang sembah nabi, orang yang sembah malaikat, orang yang sembah wali-wali, semua itu adalah tauhid. Tauhid lah. Kalau kita faham dengan makna la mawjud illallah, ataupun la ma'bud mawjud illallah, ataupun la ilaha illallah tu la mawjud illallah, tiada yang wujud melainkan Allah, maknanya semua yang disembah, tidak kira apa yang disembah oleh manusia di atas muka bumi ini, semuanya adalah tauhid. Kerana faham tak? Dibawa maksud kepada apa? Semuanya Allah. Maka ini adalah apa? Wal'iyadhu billah, adalah kekufuran yang paling besar sekali. A'zamul kufr wa aqbahuhu 'ala al-itlaq, secara mutlak. Kekufuran yang paling besar, yang paling hodoh, yang paling jijik. Dan kalau ini tafsiran la ilaha illallah, maknanya tafsiran ini ataupun kalimah, ataupun tafsiran ini atau makna yang dimaknakan kepada kalimah tauhid ini membatalkan seluruh risalah para nabi dan rasul. Maknanya kalau kita terjemahkan la ilaha illallah tu tiada Tuhan yang wujud selain Allah, maknanya dia membawa kepada makna al-ittihad, kesatuan Tuhan dengan makhluk, atau kesatuan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu semuanya adalah, hakikatnya adalah menyembah Allah. Maknanya disamakan antara berhala-berhala dengan Allah. Maknanya sembahan kepada berhala sama seperti sembahan kepada Allah. Semuanya sama, satu. Jadi ini membatalkan syahadah sebenarnya, membatalkan seruan para nabi dan rasul. Dan hakikatnya adalah kufur kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan, dan membantah juga seluruh syariat-syariat, dan mendustakan seluruh syariat-syariat. Bahkan kita telah mentazkiyah, kita telah menyucikan perbuatan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyembah, mengabdikan diri kepada selain Allah. Maknanya kita kata semua yang disembah itu daripada kalangan makhluk adalah Allah. Maknanya hakikatnya adalah
Allah, kerana yang wujud hanya Allah. Yang ni dah dimaksudkan dengan al-ittihad ataupun disebut sebagai wahdatul wujud atau wahdatul syuhud. Maknanya di sini, orang yang akhir sekali tafsiran bila kita katakan takdir bagi la ilaha, takdir di situ maujud, kita letakkan maujud, maknanya akhir sekali kita telah menyatakan perbuatan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala itu tidak syirik. Itu dia punya natijah dia. Kalau tafsiran kita kata la maujuda illallah ataupun la ilaha maujud illallah ataupun la ma'bud la ma'bud maujud illallah, tiada sembahan yang wujud melainkan Allah, tiada Tuhan yang wujud melainkan Allah, maknanya akhir sekali, maka di sisi kita akhir sekali orang musyrik itu adalah ahli tauhid. Tak ada beza. Tak ada beza. Jadi ini dinyatakan oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Beliau menyebutkan terbatalnya tafsiran ini. Baik, kemudian tanpa syak lagi, tafsiran ini dia melazimkan kepada apa yang dilazimi oleh ahlul hulul wal ittihad. Ini ahlul hulul wal ittihad ni golongan wahdatul wujud yang menyatakan kesatuan yang satu. Maknanya tidak ada wujud yang dua. Hakikatnya apa yang wujud ini semuanya adalah satu. Maknanya merujuk kepada Tuhan. Jadi dia tidak ada pemisahan antara Tuhan dengan makhluk. Itu ahlul hulul wal ittihad. Baik. Kemudian yang kedua, cuma mimbab insaf dan mimbab adil, wazinu bil qistasil mustaqim, yang Allah Ta'ala suruh kita timbang nilai dengan neraca keadilan. Qistasul mustaqim makna al-adlu, keadilan. Bukan semua yang mentafsirkan kalimah tauhid la ilaha illallah dengan la ilaha maujud illallah, tiada Tuhan yang wujud melainkan Allah, itu bukan semua yang bertujuan untuk menyatakan dengan pemahaman wahdatul wujud tadi. Bukan semua. Maknanya ada juga dalam kalangan ulama Islam yang mereka mendatangkan tafsiran tersebut bukan dengan niat untuk mengiyakan fahaman wahdatul wujud ataupun ittihad yang menyamakan antara Tuhan dengan makhluk, yang mensatukan apa dia Tuhan dengan makhluk, ataupun kita kata menuhankan alam. Bukan semua. Maknanya mimbab adil. Ini termasuk dalam keadilan yang Allah perintahkan. Maka bukan semua yang mentafsirkan la maujud illallah atau la ilaha ditakdirkan dengan tiada Tuhan yang wujud melainkan Allah, itu bukan semua berniat untuk membawa kepada pemahaman yang kufur, yang jelas bertentangan dengan syariat. Bukan semua. Maknanya kalau yang tidak ada niat itu dia tersalahlah. Mukhti'in, dia tersalah, dia tetap salahlah dalam takdir tersebut. Tetapi kalau pemahaman ataupun tafsiran itu kita kata membawa kepada makna al-ittihad tadi, al-ittihad maknanya kesatuan antara alam dengan Tuhan, yang akhir sekali membawa kepada semua sembahan-sembahan itu semuanya Allah. Ini adalah qaul Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in dan ashab golongan wahdatul wujud lah. Baik, sebab itu kalau kita ingat dulu ada nasyid kan yang famous, Allahu tiada yang wujud melainkan Allah, kan? Jadi nasyid dia bukan sumber dalam agama, bukan masadir al-asasiyah al-asliyah, bukan sumber utama lah. Maknanya orang yang buat lirik itu boleh salah dan boleh silap, kan? Jadi kat situ tak betul lah bila ditafsirkan la ilaha illallah tu dengan tiada yang wujud melainkan Allah. Kerana kita akan buktikan nanti dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang
yang membawa kepada makna yang bukan la mawjuda illallah. La ilaha illallah tu maknanya la ma'buda haqq illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Itu yang makna yang betul. Bukannya tiada yang wujud melainkan Allah, tiada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Kan? Pernah dengar kan yang nasyid apa? Allahu tu. Kan? Dia sebut tiada yang wujud melainkan Allah. Nasyid tak salah, kumpulan Raihan kalau tak salah. Allahu tu. Kan? Dah lama dah nasyid tu. Baik, jadi itu yang pertama. Takdir yang pertama, la ilaha mawjud illallah. Ini salah, ini tak betul. Jadi kita ke depan ni. Baik. Hasil yang tadi yang kita sebut takdirnya di sini ditakdirkan dengan maujud. Bila kita terjemah, tiada ilah, yakni sembahan melainkan Allah. Okey. Di sini ditakdirkan di sini tiada ilah atau sembahan yang wujud melainkan Allah. So kita dah sebut tadi tafsiran ini. Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala dalam kitabnya Ma'arijul Qabul menyebutkan tafsiran ini adalah khata', salah. Dan kenapa salah? Kerana dia membawa lazim ataupun makna yang salah. Makna yang salah apa? Kenapa? Kerana dia membawa kepada makna al-hulul wal-ittihad. Maknanya kesatuan sembahan atau kesatuan sembahan. Maknanya makhluk dan khaliq. Ataupun kita katakan al-hulul wal ittihad juga al-ittihad maknanya ketuhanan alam ataupun ketuhanan makhluk ataupun ketuhanan alam. Ataupun kita boleh kata juga kerana ada makna al-hulul wal ittihad ni maknanya dia menyamakan antara sembahan yang benar dan sembahan yang batil. Dia menyamakan ilah yang kita tingkatkan, ilah yang hak dan batil. Okay. Jadi maknanya kalau kita katakan ini tafsiran yang Nabi SAW bawa, la ilaha illallah, tak ada maksud lah. Maknanya kalau ini tafsiran yang Nabi SAW bawa, orang musyrikin takkan perangi Nabi. Bahkan orang musyrikin akan muliakan Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin akan angkat Nabi SAW jadi pemimpin. Orang musyrikin takkan perang dengan Nabi. Kan, dan Nabi juga takkan perangi mereka. Kalau ini tafsiran yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi tidak. Jadi ini kita katakan tafsiran kita kata alasan yang pertama kenapa dia tiada yang wujud melainkan Allah itu adalah tafsiran yang salah terhadap kalimah tauhid. Yang kedua, alasan yang kedua, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, takdir, yakni takdir yang merah tu. Yang merah tu maknanya kita dalam bahasa Arab dipanggil takdir bagi khabar yang mahzuf. So dalam bahasa Arab ni kita kata sistem dia yang makruf. Cuma kita tak huraikan dengan lebih lanjut lah dari sudut bahasa Arab tu, tapi kita nak ambil terus makna. Baik, jadi yang kedua, alasan yang kedua, takdir yakni
yang dihazafkan, yang dihilangkan di situ dalam bahasa Arab, la mawjuda ataupun la ilaha mawjud illallah, dia menyalahi realiti. Mukhalifun atau mukhalifatun lil waqa'i. Dia menyalahi realiti dan dia mengingkari hakikat yang tidak boleh diingkari lagi, iaitu kewujudan sembahan-sembahan yang disembah bersama Allah. Maknanya, kalau kita kata tiada yang wujud melainkan Allah, dia tidak dia menyalahi realiti. Apa maksud realiti di sini? Maksudnya realiti sembahan-sembahan yang disembah selain Allah ini banyak tak yang kita sebut tadi? Yang disembah selain Allah ni sangat banyak. Daripada bintang-bintang, bulan, matahari, pokok, malaikat, nabi-nabi, wali-wali, semua itu disembah selain Allah. Maknanya dia tak menafikan. Dia tak menafikan. Kerana setiap sembahan yang disembah selain Allah itu dinamakan juga sembahan. Dinamakan juga sembahan. Walaupun orang musyrikin tidak ada i'tiqad menyatakan sembahan yang mereka sembah itu sama taranya 100% dengan Allah. Maksudnya, orang musyrikin mereka sembah banyak berhala. Baik Latta, Uzza, Manah, kan? Kemudian kalau kita ke belakang lagi, sembah berhala-berhala yang disebut dalam Quran banyak. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq. Itu asalnya nama-nama orang saleh. Latta, Uzza pun asalnya orang-orang saleh, orang-orang baik. Kan? Al-Kalbi seorang ulama tarikh, ulama sejarah, beliau menukilkan lebih, tak tahu rasanya ratusan atau hampir ribuan atau ratusan nama-nama berhala dan jenis-jenis berhala yang disembah oleh orang Arab Jahiliyah dalam kitabnya Al-Asnam. Ada satu kitab dinamakan kitab Al-Asnam. Al-Kalbi dia sebutkan semua berhala-berhala, hampir ratusan, bahkan lebih. Maknanya, walaupun berhala-berhala tu banyak, still orang musyrikin yang sembah berhala tu, contoh yang sembah Latta, dia sembah Latta tu sebab apa? Dalam surah Az-Zumar Allah kata mereka sembah kerana ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah berhala-berhala ini melainkan linuqarribuna, untuk mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 3 kalau tak salah, ayat awal-awal. Ala lillahi dinul khalis, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka yang menyembah selain Allah itu, mereka mengatakan alasan mereka sembah, kami tak sembah berhala-berhala itu, wali-wali yang kami sembah ialah Latta tu asalnya orang saleh, Uzza pun orang saleh. Latta kana yaluttu bisawiq. Latta tu nama dia ambil nama dia tu asalnya daripada perbuatan dia yang dia membuat tepung ataupun sejenis makanan untuk jemaah haji. Dia orang yang baik, orang yang soleh, kemudian disembah. Macam ada di negara kita pun ada juga satu tokong orang Melayu. Siapa tahu? Tokong maknanya orang Cina jadikan orang Melayu tu sebagai berhala dia. Boleh cari, ada. Kat mana? Kat Datuk Keramat ke kat mana? Kat mana anda tak ingat dah. Tapi ada. Sebab bagi pandangan mereka, perspektif sebahagian mereka, orang Cina ataupun Buddha, orang Melayu ni habis baik lah. Tak bayangkan orang Islam, kan? Orang Islam Muslim yang awam tak minum arak, kan? Tak berjudi, tak berzina, tak, Muslim yang awam habis suci lah. Bagi mereka sen lah, kan? Tak, itu logik yang mereka fikir, kan? Maknanya
Ada sebahagian dulu yang berlaku. Di konsep dia macam tu. Maknanya konsep macam mana sesuatu perkara itu diberhalakan macam tu. Dan kalau kita nak tengok, dia ada juga permulaan dia dengan adanya maknanya sebab itu dilarang kita untuk bila ada orang yang meninggal dunia, kita dilarang untuk meratap, membuat ratapan an-niyahah. So dalam syariat kita dilarang untuk an-niyahah, kerana dalam an-niyahah itu, ratapan itu mungkin ada perkara-perkara yang boleh membawa kepada elemen hulu, maknanya melampaui batas. Dan akhir sekali kita beranggapan maknanya orang yang meninggal itu maknanya dia mempunyai kedudukan yang tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali mentakdiskan dia dan sebagainya. Sebab itu dilarang dalam syariat. Dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an-niyahah, perbuatan meratap kematian. Baik. Dan maknanya melampaui batas. Baik, jadi keberadaan berhala-berhala, balik pada orang musyrikin Arab jahiliah ini, keberadaan berhala-berhala yang banyak itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut mereka bukan 100% menyamakan berhala mereka itu dengan Allah. Tidak. Tetapi mereka beralasan kenapa mereka menyembah berhala-berhala itu, kerana berhala-berhala itu akan mendekatkan doa-doa mereka, akan mendekatkan ibadat mereka, doa-doa mereka, pengharapan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu nas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar tadi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. So kita kena faham di sini, maknanya walaupun mereka sembah berhala-berhala itu banyak, tetapi mereka tetap tak iktikad berhala itu yang mencipta mereka. Tak. Sebab dalam Quran juga Allah Ta'ala sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka benar-benar sungguh pasti akan menjawab Allah. Lam di situ, lam al-muzahlaqah yufidu litaukid, maknanya penegasan. La yaqulunna Allah. Nun di situ, nun taukid lagi, maknanya ada dua penegasan. Mereka pasti, sungguh, benar-benar menjawab Allah. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita, mereka itu mengaku bahawa Allah Ta'ala mencipta mereka, mencipta langit dan bumi, tetapi kenapa mereka masih mensyirikkan Allah dalam ibadah? Kerana mereka beranggapan perantara sembahan-sembahan berhala-berhala yang mereka sembahkan, yang sembah itu mendekatkan doa mereka, mendekatkan ibadat mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, zulfa, disebut dalam surah Az-Zumar. Baik, jadi alasan yang kedua ini maknanya, kalau kita terima takdir yang merah itu, maujud itu, maknanya inilah tafsiran yang sahih, maknanya dia bersalahan dengan realiti. So realiti kat sini kita kena faham realiti yang Quran cerita. Bukan realiti yang kita tengok, realiti yang Quran cerita. Yang Quran cerita. Baik, kalau realiti yang kita tengok sekarang ni macam-macam lah, kan? Ada yang macam-macam dekat Jepun, ada yang sembah macam-macam. Masih lagi ada yang sembah lembu ada dekat India, masih ada di Pakistan, tak salah, ada satu berita tu dia tunjuk macam mana dia sembah. Maknanya dia sucikan binatang-binatang yang mereka sembah itu. Kemudian yang lebih teruk lagi di Jepun kalau tak salah, sampai tahap menyembah alat sulit, menyembah kemaluan. Na'udzubillahi minadh dhalal, na'udzubillahi minal kufri wad dhalal. Kita minta lindung. Yalah, maknanya kita kata itu realiti kita. Macam realiti kita tengok hari ni. Bagaimana yang itu belum lagi yang benda yang pelik-pelik lain lagi. Kalau dalam masalah tauhid ni pun macam-macam pelik-pelik. Kita kata memang itu antara perkara yang kita kata yang kita perlu lihat dan teliti. Baik. Kemudian kita nukilkan perkataan sebahagian ulama yang menyebutkan tentang penafian ataupun mengkritik tafsiran ini. Antaranya Al-Qarafi, dalam kitabnya Al-Istighna fi Ahkamil Istithna. Beliau mengatakan, fa inna an-nafy al-ma'bud mutlaqan laysa bisadiqin. Fa inna al-ma'budat waqi'atun kathiran
من الشجر والحجر والكواكب وغير ذلك فلا يصدق الإخبار أو فلا يصدق الإخبار عن النفي إلا إذا قيد بالاستحقاق. Al-Qarafi kata apa? Al-Imam Al-Qarafi kata, kerana menafikan sembahan secara mutlak bukanlah orang yang benar. Laisa bisadiq, bukan menunjukkan pembenaran. Bukan menunjukkan seorang itu benar dalam ucapan kalimah tauhidnya. Maknanya menafikan sembahan secara mutlak, maknanya tanpa ada diletakkan takdir yang berhak. Sebab kita kena faham makna kalimah tauhid yang sahih apa? Kita sebut dalam sebelum ni secara ringkas. La ilaha illallah. Yang sahih kita katakan maknanya la ilaha, yang ni ditafsirkan dengan haqqun atau bihaqqin, kan? Tiada ilah yang benar, yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya selitkan, tiada ilah yang disembahan yang benar atau yang berhak. Ustaz Al-Qarafi kata tadi al-istihqaq. Dia kata al-istihqaq, yang berhak, yang menunjukkan makna pembenaran, yang menunjukkan makna as-sidq, yakni pembenaran. Ini yang batil tadi. Ini yang betul. Maknanya la ilaha illallah, tiada ilah sembahan yang benar selain Allah. Yang yang benar maknanya yang berhak disembah melainkan Allah. Baik, jadi Al-Qarafi kata, kalau kita nafikan sembahan secara mutlak, maknanya tidak ada ma'bud, tidak ada sembahan selain Allah, dia tidak membawa makna yang benar. Dia tak membawa makna yang benar. Kerana apa? Kerana kewujudan, kata Al-Qarafi, fa innal ma'budat waqi'atun kathirah. Kerana sembahan-sembahan yang wujud, yang ada, yang dianggap sebagai ilah, yang dipanggil sebagai ilah, Allah Ta'ala pun sebut sembahan-sembahan yang mereka sembah tu Allah sebut dengan plural, dengan jamak. Allah kata alihatakum. Betul tak? Dalam Quran kalau kita cari kalimah alihah, jamak kepada ilah, kan? Ilah alihatahum wala tadharunna alihatakum, kan? Maknanya Allah Ta'ala khitab kepada Nabi SAW dan kaum Arab dan umat manusia dengan apa yang mereka sebutkan. Sebenarnya apa yang mereka kata sembahan-sembahan mereka itu adalah ilah, sembahan. Jadi Allah Ta'ala nafikan tak? Tak. Jadi bila Allah tak nafikan kat situ, maknanya kalau kita tak letak yang hak ni, berhak ni, istihqaq, tak ada makna. Tak ada makna. Maknanya sia-sia, ataupun kita katakan tidak menunjukkan kebenaran. Tidak menunjukkan kebenaran. Jadi kata Al-Qarafi tadi, ma'budat waqi'atun kathiran. Dia kata sembahan-sembahan yang disembah, yang memang disembah oleh orang musyrikin, banyak. Seperti pokok, batu, bintang-bintang dan selainnya. Maka fala yasduqu al-ikhbar atau fala yusaddiqu atau fala yasduqu al-ikhbar 'anil nafi illa idza quyida bil istihqaq. Maka tidak dianggap benarnya kita kata khabar, al-ikhbar, yakni al-ikhbar maknanya perkhabaran kita tentang syahadah. Kerana makna syahadah, aku naik saksi tu, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya ikhbar. Kita mengkhabarkan, kita mengiklankan Islam kita. Maknanya kalau kita tak letak makna yang hak ini, maknanya dia menunjukkan tidak ada makna pembenaran.
Maknanya kita kata melainkan, kita kena letak qaid, yakni diikat dengan haqqin atau bihaqqin. La ilaha haqqun illallah ataupun la ilaha bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqun illallah. Jadi ilah yang disembahan yang benar selain Allah, yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya kalau kita nafikan sembahan saja tidak membawa makna yang benar. Itu kata Al-Qarafi. Baik. Baik, tambih. Di sini kita nak bagi perhatian. Adakah tafsiran ini yang kita kata salah tadi, khata, la ilaha mawjud illallah, itu secara mutlak salah. Maknanya tak boleh langsung kita nak kata makna tafsir la ilaha mawjud illallah itu secara mutlak salah. Baik, ditambihkan oleh tambih ni maknanya kita bagi perhatian kat sini, kita perlu perhatikan. Maknanya ramai dalam kalangan ulama juga yang mentafsirkan dengan mawjud tadi, mereka mentafsirkan dengan ma'budu bihaq. Kemudian mereka takdirkan dengan tambahan mawjud. Faham tak maknanya? Mereka ambil pendekatan kalau tafsiran yang ini saja memang salah. Ditafsirkan ilah mawjud ini maknanya la mawjud illallah, tiada yang wujud melainkan Allah. Kalau tiada sembahan yang wujud melainkan Allah, kalau ini saja maknanya salah. Macam Al-Qarafi kata tadi, salah. Maknanya tak bawa makna. Maknanya semua orang musyrikin sembah sembahan yang betul lah, sebab melainkan Allah, hanya Allah saja yang wujud. Jadi macam mana tafsiran la ilaha illallah kita nak takdirkan dengan mawjud ni? Ini untuk jadikan maknanya betul, kita ambil tafsiran ini, tafsir asal yang maknanya la ilaha bihaqqin atau la ilaha haqqun, yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya kita letakkan biru ni yang benar, tiada ilah, yakni sembahan yang benar, yang wujud melainkan Allah. Betul tak? Melainkan Allah. Jadi dia betul. Sebab apa jadi betul? Apa dalil dia? Ada alasan. Maknanya apa alasan dia? Alasan dia kalau kita tengok dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Yusuf. Ini wajah kenapa kita kata tafsiran yang ketiga ni betul. Apa dalil dia? Baik, dalilnya dalam surah Yusuf ayat 40, surah Al-A'raf ayat 71, surah An-Najmu ayat 23. Kita tengok satu. Surah Yusuf ayat 40. Allah Ta'ala kata apa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Itu perkataan siapa? Siapa yang cakap tu? Allah, memang Allah kata kan, tapi Allah cerita tentang perkataan siapa? Dalam surah Yusuf. Tu yang kita dapat lah. Fir'aun ke? Bukan Fir'aun. Jauh tu Fir'aun. Cuba tengok balik. Ya sahibai sijni, ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ini perkataan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata dekat sahabat sepenjara dia.
Betul tak? Ketika Nabi Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf dalam penjara, Nabi Yusuf buat apa? Nabi Yusuf bukan apa, duk sibuk sikat rambut ke? Tak, dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Nabi Yusuf dakwah tauhid. Ni kadang-kadang orang kita dia dengar kisah Nabi Yusuf, dia tahu kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Cinta saja. Hadir nampak yang tu je. Nabi Yusuf dakwah tauhid dalam penjara. Dakwah tauhid dalam penjara. Membatalkan kesyirikan kaumnya dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf dia dakwah dekat sahabat sepenjara dia. Dia kata dia sahibai as-sijn. A'arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar. Baik, maknanya a'arbab maknanya adakah tuhan-tuhan. Arbab ni maknanya ilah, ma'bud, al-khaliq, al-malik, as-sayyid, al-murabbi, al-qa'im, maknanya yang ada sifat ketuhanan. Adakah tuhan-tuhan yang mutafarriqun, maknanya muta'addidun, yang pelbagai, yang berbeza-beza, maknanya menunjukkan orang Mesir ketika itu, maknanya mereka yang ada pada zaman Nabi Yusuf AS di Mesir ketika itu, maknanya mereka menyembah Tuhan yang banyak. So kalau kita cross check, maknanya itu antara zaman antara zaman disebut sebagai Diyanah al-Misriyah al-Qadimah, ancient Egypt's gods. Maknanya ialah dah sebut pun gods, memang banyaklah dewa-dewa, tuhan-tuhan yang dipersembah. So Al-Quran kata Nabi Yusuf dakwah kepada sahabat sepenjara dia, kata arbabun mutafarriqun, arbabun ay alihatun. Arbabun maknanya sembahan-sembahan. Rabb jamak kepada Rabb. Adakah tuhan-tuhan yang kamu sembah yang banyak tu? Mutafarriqun maknanya muta'addidun, yang berpecah-pecah, yang berbeza-beza, yang pelbagai. Khairun lebih baik, amillah ataupun Allah al-wahidul qahhar, Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. So Nabi Yusuf AS dakwah tauhid. Kemudian apa Nabi Yusuf kata? Ma ta'buduna min dunihi, mereka itu tidak menyembah selain Allah, illa melainkan asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Asma'an maknanya kat sini kata ulama tafsir asnam, nama-nama berhala. Maknanya kamu tak sembah melainkan nama-nama berhala, sammaitumuha yang dinamakan. Berhala-berhala itu dinamakan sebagai sembahan atau dinamakan sebagai Tuhan, arbab atau Tuhan, Rabb. Antum, kamu, wa aba'ukum, dan nenek moyang kamu, bapa-bapa kamu, nenek moyang kamu. Ma anzalallah biha min sultan, yang tidak Allah Ta'ala turunkan dengannya min sultan, maknanya min hujjatin wa burhan, yakni bukti yang membenarkan, hujjah yang membenarkan perbuatan kamu. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum, maknanya ketetapan, melainkan milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, yang dia memerintahkan kamu kamu agar tidak menyembah melainkan dia sahaja. Zalika ad-dinul qayyim, dan demikianlah hal tersebut adalah apa? Yang tauhid itu adalah din asy-syariah, agama syariat yang al-qayyim al-mustaqim alladhi la iwaja fihi, yang lurus, yang tiada kebengkokan padanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi ramai manusia ketika itu tidak mengetahui hakikat tauhid. Ramai yang terjebak dalam syirik. Baik, poinnya di sini, maksudnya daripada ayat situ ulama-ulama istinbat, berhala-berhala itu asalnya wujud tak? Tak wujud, melainkan nama-nama yang direka cipta, direkayasa. Samaitumuha antum wa aba'ukum, ma anzalallah biha min sultan, yang kamu tak ada bukti dan hujah. So maknanya betul lah kalau kita katakan tiada ilah yang benar, yang wujud melainkan Allah. Maknanya yang sembahan yang benar-benar wujud sebenarnya hanya Allah, yang benar-benar berhak untuk disembah dan yang wujud hanya Allah. Adapun apa yang kamu sembah itu hanya nama-nama yang kamu namakan, hanya nama-nama yang kamu reka. Betul tak? Jadi itu dalilnya.
Itu dalil yang menunjukkan apa? Kita katakan tafsiran yang kita kata wujud itu tak semuanya terus kita kata tak betul. Syarat dia mesti dia kena akui dulu yang ni, yang benar ni. Sebab kalau dia tak ada yang benar ni, maknanya dia jadi batil. Jadi maknanya semua berhala-berhala betul. Maknanya perbuatan syirik itu tidak batil. Baik. Tadi dalam surah Yusuf ayat 40 kan. Sama juga dalam surah An-Najmu ayat 23. Surah An-Najmu ayat 23. Ini pun jelas. Bila Allah Ta'ala sebut tentang semua berhala. Ini lagi jelas ayat dia, berhala. Apa dia? Afara'aytumul Lata wal Uzza. Akhbiruni. Afara'aytu maknanya akhbiruni. Khabarkan kepada aku. Apa kamu lihat? Al-Lata wal Uzza. Al-Lat maknanya sanamun, berhala yang ada pada zaman jahiliyah, yang berhala khusus bagi Bani Thaqif di Taif, ataupun Quraisy di Nakhlah. Ini berhala mereka dinamakan Latta. So Allah kata afara'aytumul Lata wal Uzza. Al-Uzza maknanya berhala, sama juga berhala yang disembah oleh musyrikin jahiliyah, Arab jahiliyah. Wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Manah juga adalah nama berhala. Manah ni asalnya batu, sakhrah, yang ada antara Mekah dengan Madinah, juga disembah oleh Bani Thaqif. Ats-tsalitsata al-ukhra. Dan yang ketiga yang dilengkap, yang apa, Latta, Uzza, Manah, yang dilengkapkan. Alakumuz zakaru wa lahul untha. Adakah bagi kamu, maknanya az-zakar maknanya lelaki, walahul untha, dan baginya perempuan. Maknanya Allah Ta'ala tempelak mereka yang menjadikan berhala itu, maknanya mereka menyembahnya dan mendakwa Allah tu ada anak perempuan pula. Yang ini merujuk kepada malaikat. Sedangkan mereka sendiri orang Arab jahiliah tak suka anak perempuan, tapi Tuhan mereka bagi anak perempuan. Anak perempuan mereka tanam hidup-hidup. Jadi Allah Ta'ala tempelak mereka. Tilka idzan qismatun diza. Dan demikian itu adalah apa? Qismatun diza maknanya tauzi', yakni pembahagian yang diza maknanya jairah, zalimah, yang tak adil, yang zalim. Pembahagian yang mereka bahagikan tu adalah sesuatu yang tidak benar. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ya, tidaklah apa yang berhala yang mereka bahagikan dan mereka sembah itu melainkan nama-nama yang berhala yang sammaytumuha, yang mereka sendiri namakan. Betul tak? Yang mereka reka. Antum, kalian, wa aba'ukum, nenek moyang kalian, yang tak diturunkan Allah akan yang hujah ataupun bukti. Sultan maknanya burhan, maknanya hujah, bukti yang membenarkannya. Mereka tidak mengikuti melainkan sangkaan, zan. Wa ma tahwal anfusu, dan apa yang mereka suka, yang hawa nafsu mereka cenderung, itu sahaja. Jadi itu menunjukkan kepada kita tafsiran yang kita sebutkan tadi, maknanya boleh jadi betul kalau kita letakkan yang biru ini. Jadi letak biru ni, dia jadi betul lah kat sini. Kalau tak ada yang biru ni, maknanya kalau kita buang yang ni, tiada ilah sembahan yang wujud melainkan Allah, salah. Dia mesti kena ada tiada ilah, tiada sembahan yang benar, yang wujud melainkan Allah, betul. So dalil kita dah sebut tadi, kan? Maknanya dia punya perspektif dia, kita tengok dari sudut hakikatnya berhala-berhala yang orang musyrikin sembah tu hanya nama-nama yang mereka reka. Hanya mereka nama-nama yang mereka reka. Sammaytumuha antum wa aba'ukum. Baik. Jadi ini
kedua-dua ni kita kata dia kita dapat nampak jelas. Yang ni yang tadi, sebab apa kita kata boleh jadi sesat kalau kita hanya sembah kita hanya tertakdirkan dengan maujud saja, kerana dia tak apa kita kata, dia membawa kepada makna kesatuan, sembahan makhluk dan khalik, ketuhanan alam, menyamakan ilah yang hak dan batin. Tapi kita dah sebut tadi apa yang membezakan, apa yang boleh mengeluarkan dia daripada kesalahan tadi adalah apa? Apabila kita jadikan yang wujud ni kita kaitkan, kita ikatkan dengan yang benar, yang benar. Baik, kita akan tengok dalil yang menunjukkan takdir yang benar, ataupun ikatan, kita kata tafsiran itu yang benar, istihqaq. Baik. Baik, yang sebutkan tentang tafsiran yang kita sebut tadi, tiada ilah sembahan yang benar yang wujud melainkan Allah, itu betul. Yang sebutkan ini juga Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah dalam Ma'arijul Qabul. Dan apa yang kita sebutkan daripada Al-Qarafi tadi dalam kitabnya Al-Istighna fi Ahkamil Istithna. Baik. Kemudian la ilaha, kita katakan tiada ilah yang berhak disembah, illa dipanggil adatul istithna, adatul istithna, dan dia adalah huruf dengan kesepakatan ulama lughah. Yani maknanya illa melainkan, kalau kita terjemah dia melainkan, kecuali, melainkan. Allah maknanya ismullah al-ahsan, ismul kalau sebahagian apa dia kalau kebiasaan i'rab dia akan sebut lafzul jalalah, lafzul jalalah. Kalau kita belajar i'rab, kita nak i'rab apa Allah tu, kita nak sebut lafzul jalalah, tapi Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau, kalau siapa yang pernah hadir kuliah nahwu beliau, kitab-kitab nahwu beliau, beliau tukar. Beliau kata beliau jadikan lafzul jalalah tu beliau letakkan ismullahil ahsan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata walillahil asma'ul husna, walillahil asma'ul husna. Jadi bagi Allah itu nama-nama yang maha indah. Al-husna maknanya ghayatul husni, mencapai kemuncak keindahan, kan? So jadi dia guna ahsan, ismullahil ahsan, nama Allah yang paling indah, ahsan yang terbaik. Kalau husna maknanya yang mencapai tahap husna tu kita kata dia punya ni lah apa, kalau ahsan al-husna maknanya untuk menunjukkan makna keindahan atau keindahan yang mencapai tahap kemuncak yang tiada tolak bandingnya. Baik, dalilnya walillahil asmaul husna. So Allah Taala sebut nama-namanya maha indah. Tapi tak jadi isu kalau kita nak sebut lafzul jalalah pun tak ada masalah, sebab memang Allah Taala al-jalalah, sahibul jalalah, yang maha agung, yang pemilik bagi keagungan, kan? Al-jalalah maknanya al-jalal, keagungan, kan? Tak ada masalah. Cuma nak ambil yang dekat dengan lafaz Al-Quran tu. So macam Syekh dia nak didik untuk dekat dengan lafaz yang Quran guna. So supaya kita lebih dekat dengan Quran, dekat-dekat pun lagi tepat. Yang makna lafzul jalalah tu dah betul lah. Cuma yang nak lagi tepat lagi, kita kata lafzul ismullahil ahsan, nama Allah yang maha indah. Kalau kita terjemah maha indah lah, al-husna. Baik. Sebab tu syurga pun disebut husna juga. Sebab apa? Sebab dia kemuncak keindahan. Syurga, kan? Kemuncak keindahan. Tapi pemilik bagi syurga tu, yang mencipta syurga tu, lagi indah lah. Lagi indah lah. Sebab semua keindahan tu datang daripada dia. Sebab tu bila ulama bahaskan tentang nikmat yang paling agung dalam syurga, ulama tak bahas tentang minum arak ke, makan ke, pakai baju ke, ataupun pergi shopping ke. Memanglah ada boleh shopping juga dekat syurga, kan? Tapi ulama letakkan melihat wajah Allah, an-nazaru ila wajhillah, itu yang paling tinggi sekali, itu yang paling kemuncak, yang paling nikmat. Sebab Allah Taala kot, Allah Taala tak ada dah yang kemuncak melainkan dia. Baik. Jadi la ilaha illallah, Allah tu kita nak
baca dia dengan baris apa? La ilaha illallah, la ilaha illallahu ke la ilaha illallah? La ilaha illallahu. Itu yang rajih. Kata sebahagian ulama lughah, antaranya apa yang disebutkan dalam oleh Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah, beliau kata yang rajih alladhi alaihi aktsarul ulama, yang rajihnya yang dipilih oleh pendapat majoriti ulama, annahu marfu', la ilaha illallahu, la ilaha illahu, la ilaha illallahu, Allahu. Di situ dibacakan dengan baris depan. Baik. Al-Kafawi menyatakan ففيه أي الاسم العظيم وجهان الرفع وهو الأرجح لأن السماع والأكثر الرفع والنصب وهو مرجوه ولم يأتي في القرآن غير الرفع. Al-Kafawi dalam kitabnya Al-Kulliyat, beliau kata pada membaca apa dia i'rab ataupun membaca baris kalimah Allah yang terakhir pada kalimah la ilaha illallah tu, ada dua wajah. Yang pertama ar-raf'u, maknanya baris depan, wa huwal arjah. Dia kata inilah yang paling rajih, yang paling sahih, yang paling tepat. Li'anna as-sama' wal akthar. Kerana as-sama' wal akthar ni maknanya yang datang dalam Quran baris depan. Dan itu yang paling banyak datang. Ar-raf'u. Dia kata itu dalil, hujah dia. Wan nasbu, kalau baca dengan baris atas, wa huwa marjuh. Ia maknanya dia pendapat yang marjuh, tak kuat. Walam ya'ti fil Quran ghair ar-raf'. Tidak datang dalam Quran melainkan dengan raf', dengan baris depan. Itu kata Al-Kafawi. Dan disebutkan juga oleh Al-Kafawi juga, disebut lagi dalam kitabnya Al-Kulliyat, dia kata was-sahih annahu badalun la khabar wa huwa al-mashhur al-jari ala asnatil mu'arribin. Dia kata sama juga, dia kata yang sahihnya dia adalah badal, bukan khabar. Ini dari sudut bahasa lah. Dan itu juga yang diterjemahkan oleh Ibn Hisham. Ibn Hisham Ibn Hisham jadi sahib nahwu. Baik, kemudian kita nak tengok makna la ilaha illallah itu dan dalil-dalil yang menunjukkan makna yang kita sebutkan tadi. Jadi ini penting. Baik, yang kita dah sebut sebelum ni, makna al-ilah tu memang tidak ada makna melainkan menunjuk kepada ma'bud. Itu yang difahami oleh orang Arab, yang disembah, yang disembah. So maknanya kalau kita terjemah dengan tiada Tuhan sahaja, dia masih lagi naqis, masih lagi kurang. Kan, sebab itu terjemahan ni dia macam apa, kita terjemahan ni dia sentiasa boleh berubah. Kan? Semakin kita lebih-lebih lagi dalam menterjemahkan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni dia luas. Sebab itu nak menterjemahkan teks Arab ni dia bukan mudah. Kan? Ada teringat pengalaman dalam beberapa hari lepas, kita nak angkat barang. Ni lah kita cerita pengalaman. Kita nak angkat barang. Lepas tu kitab kan, kita nak angkat barang. Kitab, lift kan, lift. Kemudian tiba-tiba lift tu dia tutup, kemudian dibuka balik. Dia tutup, dibuka balik. Kita tekan tutup kan, dibuka balik. Kita tekan tutup, dibuka balik. Kita tekan tutup, dibuka balik. Betul, anda pun waktu tu kita letih. Turun baru lepas kemas kitab kan, sebagainya. Kita nak turun, kita letih. Jadi waktu tu ada kita punya orang rumah. Jadi kita terlepas cakap waktu tu. Kita kata, kenapa lift ni syaitan betul kan? Syaitan betul lift ni. Syaitan. Lepas tu bila kita dah, alhamdulillah, kita keluar tu, lepas keluar tu sekali lagi dia tutup lah. Lepas tu kita boleh guna, alhamdulillah. Kerana lift ni kan dia pelik-pelik kan.
Baik, tapi bila anda kata syaitan tu, macam lepas tu kita dah bawa apa kitab tu, kita tengok orang-orang kita macam pelik kan. Jadi kita explain dekat dia, kenapa kita kata syaitan. Baik, apa maksud syaitan dekat dia? Kenapa ni alasan kenapa saya kata dekat lift tu syaitan. Kita boleh takwil lah, kita boleh tafsirkan. Sebab ialah orang yang maknanya orang yang dia dengar kita cakap syaitan tu, mungkin dia nampak macam kenapa nak kata lift ni syaitan, tak baik kan? Tak baik. Tapi kat sini kita nampak, kalau orang tu dia ada pengetahuan tentang bahasa, dia boleh taujihkan apa yang dia kata tu dengan makna yang betul. Maknanya dia bukan, tak semestinya benda tu benda yang buruk, kan? Yelah, benda tu kalau kita selalu cakap, anak kita tengok dan sebagainya, tak baik jugalah, kan? Tapi kita kena, at least kita kena explain. Dia, anda pun explain kat orang mana syaitan ni dalam bahasa Arab, syatana. Apa maksud syatana? Ba'uda anis sawab, ba'uda anil haq, jauh daripada kebenaran, jauh daripada tabiat dia yang betul. Jadi anda pun kata kat dia, lift ni jauh daripada tabiat dia yang asal. Sebab dia asalnya dia tutup lah. Tapi kan bertutup dibuka balik. Jadi dia syaitan. Syatana ay ba'uda ani sawab, ba'uda ani aslihi, tabiati aslihi, ba'uda anil haq. Itu makna syaitan yang asal. Lepas tu berdialog lagi kan. Dia kata ada dalil lain tak? Itu susah sikit kalau apa. Maknanya, tapi kita bagi dalil lagi. Dalilnya lagi, Nabi SAW sebut tentang anjing hitam. Nabi kata kalbul aswad syaitan. Apa maksud dia? Anjing hitam syaitan. Hadis itu sahih. Apa maksud anjing hitam syaitan? Kalau kita tak faham dengan makna bahasa, kita tak akan dapat faham. Maknanya, salah satu maknanya adalah yang disebutkan oleh para ulama, balik pada makna bahasa. Sebab Nabi adalah orang Arab yang fasih. Apa yang dia cakap, ihtimal dia dikembalikan kepada asal bahasa. Maknanya anjing hitam ni anjing yang dia jauh daripada tabiat anjing-anjing yang lain. Banyak tabiat anjing, sistem anjing kan. Maknanya anjing hitam ni dalam kalangan anjing-anjing dia yang paling jahat. Itu satu makna. Satu makna lagi boleh jadi kalbul aswad syaitan, maknanya Nabi nak bagi tahu, maknanya anjing hitam ni memang syaitan. Maknanya boleh jadi jin syaitan menyerupai menjadi anjing hitam. Itu juga satu makna. Kerana memang dalam hadis yang lain, dalam Sahih Al-Jami', Nabi SAW sebutkan tentang jin yang ada banyak asnaf, ada banyak jenis. Dan antaranya yang boleh berubah menjadi binatang. Dan antara binatang yang sabit dalam nas yang syaitan atau jin boleh menyerupai adalah anjing. Anjing, ular, kalb. Sebab itu nas dalil Nabi kata al-kalbul aswad syaitan. Itu maksud dia. Sama juga macam unta. Nabi kata syaitan kan, unta syaitan. Apa maksud dia? Maknanya dia punya tabiat dia jauh daripada asal. Maknanya dia kita kata dalam banyak-banyak binatang dia maknanya sebahagian ulama lagi sebutkan tentang unsur penciptaan dia. Sebab itu dalam mazhab Hanbali kalau makan daging unta batal wudu, kena ambil wudu balik. So dia ada alasan dia, ada reasoning yang disebutkan oleh ulama based pada nas. Dia orang bukan ijtihad saja-saja, tapi based pada nas, based pada hadis. So jadi kat situ kita boleh nampak. Jadi kat situ point dia di sini, bahasa ni sangat luas. Sangat luas. Jadi kalau kita nak terjemah dan kita tak faham apa konteks orang yang cakap, mungkin kita akan salah faham. Mungkin kita salah faham kan. Macam kita sebut lift syaitan. Apa saya nak kata lift syaitan pula? Apa di sini, apa dia punya alasan dia? Tapi kita sebutlah kerana syaitan adalah apa? Ba'uda ani sawab, ba'uda ani haq. Jadi sebab itu dalam kalangan manusia kan, dalam kalangan manusia ada syaitan lah. Sebab apa dinamakan syaitan? Kerana dia jauh daripada kebenaran. Kan? Minal jinnati wan nas. Maknanya dalam kalangan jin dan manusia itu ada syaitan. Disebutkan oleh para ulama, maknanya syaitan dalam kalangan manusia itu kerana dia jauh daripada kebenaran. Itu asalnya. Baik, jadi
kat situ kalau kita tengok balik, penting maknanya kita melihat asal sesuatu tu, apa perkataan yang diungkapkan, lebih-lebih lagi dalam syariat, kita lihat juga dalam penggunaan bahasa. Baik. Jadi al-ilah kan, kita sebut al-ilah tadi. Al-ma'bud diterjemahkan maknanya yang disembah. So maknanya kalau kita terjemah Tuhan sahaja tak memberi maksud yang tepat dari konteks bahasa Arab tadi. So kita bukan nak bincang tentang bahasa Melayu. Kan kalau bahasa Melayu, Tuhan tu daripada bahasa apa? Daripada asal bahasa apa? Ada yang kata daripada Sanskrit. Kan? Ada yang dia kata tak, memang asal bahasa Melayu lah. Sebab dia kata bahasa Melayu yang asal. Kan? Macam-macam alasan. Tapi kat situ kita tolak tepi. Sebab syariat kita ni datang dalam bahasa Arab. Cuma bila kita kita orang Melayu, jadi kita menggunakan bahasa Melayu, maknanya kita nak tahu apakah perkataan yang sesuai, yang tepat dengan kalimah ilah itu. Tidak ada melainkan kita kata Tuhan yang disembah ataupun sembahan lah. Kan? Tuhan yang disembah atau sembahan. Sebab kalau kita kata Tuhan saja, memang ada orang yang dia dah faham Tuhan tu maknanya yang disembah lah, yang diagungkan, yang ditakuti, yang diabadikan, diabdikan kepadanya dan sebagainya, diharapkan daripadanya. Orang semua faham. Cuma kita nak jelaskan lagi, maknanya kita katakan terjemahan yang tepat di situ, kita tak kekalkan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah ataupun tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. So ini penting. Lebih-lebih lagi bila kita bertemu atau kita bertemu dengan orang-orang yang non-Muslim yang nak masuk Islam. Sebab tanggungjawab kita explain kepada dia. Betul tak? Macam mana kita nak explain sampai mereka yakin? Kita tak mau jadi orang Islam yang hanya cakap lah, dah pejabat agama suruh cakap macam tu. Kita tak mau macam tu. Betul tak? Boleh jadi kalau kita cakap macam tu, kita tak boleh nak explain kat dia, dia pun ragu-ragu. Itu merugikan. Maknanya kalau kita tengok kebanyakan, alhamdulillah, kalau kita tengok yang banyak yang berdakwah, yang masuk Islam dan sebagainya, mereka mungkin daripada pembacaan mereka, lepas hidayah daripada Allah SWT, daripada pembacaan mereka dan sebagainya. Tetapi itulah, kalau kita kata orang Islam tu dapat bertemu dengan orang Islam yang dia tafsir yang merah tadi tu, susah. Maknanya dia macam masuk, keluar daripada mulut buaya, masuk ke mulut harimau atau mulut singa ke mulut biawak ke apa. Allah musta'an. Maknanya tak selamat. Sebab itu kita kata penting pemahaman kita terhadap kalimah tauhid ni, la ilaha illallah. Baik, kemudian kita sebut tadi maksud la ilaha, ilah tu maknanya al-ma'bud. Jadi disebutkan oleh antaranya sahib kitab Taysirul Azizil Hamid, beliau katakan yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah tanpa syak, dia kata la ma'bud haqqun illallah, tiada sembahan yang benar melainkan Allah. Itu terjemahan yang memang menepati bahasa Arab, menepati fitrah, menepati syariat. Itulah terjemahan yang standard lah. Kita kata la ma'budu haqqun illallah. Maknanya kita tak boleh terjemah tiada Tuhan selain Allah saja. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maksudnya lagi disebutkan dalam Hasyiah Kitab Tauhid dan juga Taysirul Azizil Hamid, dikatakan al-bara'atu mimma yu'badu min dunillah wa ifradullah bil ibadah. Kerana kalimah tauhid itu dia dimulakan dengan penafian, kita kata la nafi lil jinsi tadi, ataupun la at-tabri'ah. Kemudian adanya al-istithna, ada al-istithna, pengecualian. Itu rukun tauhid sebenarnya. Kalau orang tanya kita apa rukun kalimah tauhid, terletak pada dua maknanya kalimah ini, iaitu rukun kalimah tauhid apa dia? Nafi dengan isbat. Dipanggil nafi dan
isbat. Apa maksud nafi? Nafi menafikan, isbat maknanya menetapkan. Maknanya apa maksud la ilaha illallah? Maknanya la dekat sini kita menafikan seluruh sembahan yang selain Allah. Ilah di sini maknanya seluruh ilah yang dinamakan ilah tadi. Tak kira sama ada dia nama sahaja yang macam dalam surah Yusuf ayat 40 tadi, ataupun fizikal sembahan itu yang memang ada, apa sahaja selain Allah, maknanya kita nafikan sembahan selain Allah. La ilaha, kita nafikan semua. Illallah, illa ni rukun yang kedua, isbat, maknanya kita menetapkan hanya Allah sahaja yang berhak untuk disembah. Jadi kita menafikan hak untuk disembah itu daripada sembahan-sembahan selain Allah, dan kita mengisbatkan, menetapkan hak ubudiyah, hak perhambaan itu hanya bagi Allah. Ilah ni termasuk tak hawa nafsu kita? Kita menafikan hawa nafsu kita untuk kita tak sembah hawa nafsu kita. Betul tak? Sebab apa dalilnya? Dalam Quran Allah kata apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sebab Allah namakan hawa nafsu sebagai sembahan, sebagai ilah. Betul tak? Jadi kat situ kita pun kena nafikan hawa nafsu kita. Maknanya kita tak boleh sembah hawa nafsu kita. Betul tak? Baik, disebut dalam ayat apa? Man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Ara'aita maknanya sama juga akhbir. Maknanya khabarkan kepada aku. Adakah engkau melihat? Ara'aita, khabarkan. Man ittakhadha ilahahu hawa. Man ittakhadha maknanya ittikhadh, maknanya ja'ala. Mereka yang menjadikan. Ilahahu, al-ilah maknanya sembahan. Hawahu maknanya ma tahwahu nafsuhu wa tamilu ilaih, kecenderungan hawa nafsu. Baik, itu dalil dalam surah Al-Furqan ayat 43 Betul ya? 43. Baik. Jadi maknanya ini yang sebut ni tak ramai yang tambih masalah hawa nafsu ni. Seingat anda yang bagi peringatan tentang ilah hawa nafsu ni boleh jadi ilah juga antaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Jadi beliau bagi tahu, sebab kita tengok hari ni, realiti hari ni, ya orang tak sembah berhala, tapi ramai orang menuhankan hawa nafsu. Betul tak? Maknanya itu yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bila mengulas tentang ayat ni. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, mereka yang mazhabnya, cara hidupnya, mazhab kehidupan dia, pegangan dia, cara hidupnya hanya berpusatkan ataupun hanya berpandukan hawa nafsu. Betul tak? Kita zaman yang penuh dengan hawa nafsu. Maknanya orang nak beragama pun dia ikut hawa nafsu. Betul tak? Dia nak ikut agama dengan hawa nafsu. Dia nak ikut Al-Quran pun dia nak ikut yang dipilih yang mana yang kena dengan hawa nafsu dia. Amalan pun dia nak ikut apa yang kena dengan hawa nafsu dia. Amalan, sedangkan amalan akhirat, amalan yang dibuatkan Allah pun dia pilih untuk hawa nafsu. Betul tak? Semua ada elemen kita kata hawa nafsu itu memang itulah punca kesesatan. Punca kesesatan. Sebab tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu bila ditanya kepada Ibn Abbas, kenapa Al-Quran yang satu, Nabi Muhammad yang seorang itu satu, tetapi ramai orang masih sesat. Betul tak? Quran satu. Quran yang kita baca ni semua satu. Tak ada Quran yang lain. Kalau kita, alhamdulillah, kita ada apa dia penapisan, ada penjagaan, alhamdulillah. Tapi masih lagi ada orang dalam kalangan orang Islam yang sesat. Kerana apa? Kata Ibn Abbas, kerana masing-masing nak ikut hawa nafsu. Masing-masing nak ikut hawa nafsu masing-masing, kecenderungan, pilihan peribadi, hawa nafsu masing-masing. Jadi sebab itu kita kena tambah dekat sini, ilah dekat sini juga boleh dimaksudkan dengan
sembahan yang pelbagai, termasuklah hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia. Sebab itu Nabi SAW minta lindung daripada keburukan diri sendiri. Makna keburukan diri sendiri ni, keburukan nafsu kita sendiri. Keburukan nafsu ini. Nabi SAW sebut wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Maknanya kita minta berlindung kepada Allah daripada keburukan jiwa kita, diri kita sendiri, nafsu kita termasuk. Dan itu kita kata kita kena faham. Maknanya di sini tambih kita tadi, perhatian kita pada makna ilah tadi tak terbatas pada berhala yang disembah saja, bahkan boleh jadi hawa nafsu yang diikuti. Dhabit dia, maknanya kita tak boleh pula kata semua yang hawa nafsu tu semua terus kita kata jadi syirik dan sebagainya. Dhabitnya macam mana dia nak jadi sampai tahap syirik bila hawa nafsu tu membawa kepada kesyirikan. Apa perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan, menjadikan seseorang itu syirik, maka itu boleh masuk dalam ilah. Macam ada kelas bilah itu ada seorang sahabat ni, dia tanya, tapi waktu tu Ana agak sibuk tak boleh nak explain panjang. Dia tanya, dia kata, kawan saya ni dia sibuk dengan bisnes sampai tak ada masa untuk solat pun dia tinggal. Menuntut ilmu apatah lagi. Jadi adakah boleh kita faham dia telah jatuh syirik? Soalan tu kita kena perincikan. Semata-mata dia meninggalkan solat itu kalau dia kita kena perincikan. Maknanya kalau meninggalkan solat bukan kata syirik. Tak, kafir. Maknanya meninggalkan solat secara mutlak, secara total. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Nabi SAW kata janjian antara kami dengan antara kita dengan kekufuran, pemisah adalah solat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang tinggalkan solat maka dia kafir. Maka kalau tinggal secara keseluruhan, kan? Maknanya itulah kita kata yang ada sekarang ni, maknanya yang manusia yang sibuk dengan keduniaan sehingga mengabaikan akhirat. Sehingga boleh jadi yang kita bimbang dan kita takut, dia akhir sekali dia menjadikan hawa nafsu dia sebagai mazhab dia, hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia, ilah dia. Maknanya apa sahaja yang dalam hidup dia itu, dia hanya bertuhankan hawa nafsu. Betul tak? Kita selalu dengar perkataan bertuhankan hawa nafsu. Betul lah, sebab base pada ayat tadi, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Memang Allah Ta'ala sebut, maknanya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Cuma kita nak kata terus syirik, terus kafir, itu memang perlu perincikan. Maknanya apa keadaan dia dan sebagainya, itu kita kata letak tepi. Tapi kita sebagai orang yang menuntut ilmu ni, maknanya kita kena hati-hati. Kerana hawa nafsu ni adalah apa sahaja yang tahwi al-nafs ila al-halak, yang membawa, menjerumuskan. Dinamakan nafsu itu nafsu hawa kerana dia boleh menjerumuskan seseorang ke dalam lembah kebinasaan, ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Itu disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, jadi apa makna la ilaha illallah ni? Maknanya terangkum di dalam nafi dan juga isbat. Jadi maknanya kita menafikan ubudiyah selain Allah, dan kita menetapkan ubudiyah, perhambaan itu hanya kepada Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Itu maknanya. Dan disebutkan dua rukun ni, nafi dan isbat ni, dipanggil al-hasr. Adatul hasr, ini pembatasan. Baik, jadi apa dalil yang menunjukkan nafi dan isbat ni adalah rukun tauhid, rukun kalimah tauhid? Apa dalil? Dalil ni dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Macam mana kita boleh faham nafi dengan isbat? Sebab Al-Quran kata dekat situ,
la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengkufuri taghut, yakni yang deny, yang menafikan taghut, yang dia menjauhkan diri daripada taghut, memusuhi taghut, mengkufuri taghut. Taghut maknanya setiap sembahan selain Allah. Syaitan termasuk taghut, kan? Maknanya berhala termasuk taghut. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tafsirkan tukang sihir sebagai taghut. Taghut maknanya semua perkara yang batil, yang dialihkan sembahan kepada selain Allah, taghut. Sesuatu yang melampaui batas, sama ada dalam yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, sesuatu yang perkara yang melampaui batas, sama ada pada ma'bud yang disembah, ataupun matbu', ataupun yang diikuti, ataupun yang ditaati. Jadi kalau kita sembah sesuatu, atau kalau kita sembah sesuatu selain Allah, maknanya dia jadi sembahan yang disembah selain Allah itu taghut. Ataupun kita katakan sembahan, perbuatan menyembah selain Allah itu adalah taghut. Tak semestinya yang disembah itu jadi taghut. Contoh, orang Nasrani sembah Nabi Isa. Adakah Nabi Isa taghut? Berani kita nak kata Nabi Isa taghut? Tak. Kerana Nabi Isa AS tak reda orang sembah dia. Tapi kenapa kita kata perbuatan Nasrani yang menyembah Nabi Isa itu sebagai taghut? Perbuatan mereka menyembah taghut. Kerana hakikatnya mereka menyembah syaitan. Syaitan yang menyeru mereka untuk menyembah Nabi Isa. Itu taujih dia. Maknanya sama juga wali-wali Allah, kan? Wali-wali Allah, adakah mereka taghut? Nabi yang disembah, samalah macam Nabi Isa tadi. Wali-wali Allah yang disembah, adakah mereka taghut? Tak, mereka tak taghut. Maryam, contoh Maryam yang dikatakan mak kepada Tuhan, disembah, disembah oleh orang Nasrani, diangkat oleh orang Nasrani, dijadikan sebagai tawassul dalam doa-doa mereka. Adakah Maryam As-Siddiqah sebagai, kita boleh kata taghut? Tak. Tapi dia adalah wali Allah. Yang sahihnya Maryam dia bukan Nabi, Siddiqah. Allah Ta'ala sifatkan dia Siddiqah, seorang wanita yang benar. Dia wali Allah, dia bukan Nabi, kerana tidak ada Nabi dalam kalangan wanita. Baik, itu yang sahih. Jadi 256 bukan 265. Betul lah? Sahih? Sahahahu al-jumhur. Disahihkan oleh jumhur yang ada dalam ni. Maknanya tak sahih. Sebab tu anda tambih tadi, anda takut salah. Sebab sebelum ni dah salah dah. 256. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur kepada taghut? Itu apa? Nafi. Nafi. Maknanya nafi ni maknanya kufur. Kan? Kufur, kita menolak, menidakkan, menafikan taghut. Wa yu'min billah, ini isbat. Maknanya penetapan. Wa yu'min billah. Faman yakfur bitaghut, siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wusqa. Kita dah sebutkan al urwatul wusqa ditafsirkan oleh salaf sebagai kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Maknanya tali kekang atau tali pegangan yang kukuh, al urwatul wusqa, tali yang sangat kukuh, lam fisama laha, yang tak boleh dileraikan, tak boleh dileraikan. Itulah kalimah tauhid. Dan inilah rahsia kenapa orang Islam kuat. Betul tak? Rahsia orang Islam kuat sebab kalimah tauhid, bukan ada benda lain. Betul tak? Nak kata kaya, biasa saja, kan? Nak kata hebat teknologi, kita pun pinjam dari teknologi, biasa saja. Tapi apa yang rahsia kekuatan umat Islam? Ini yang Allah Ta'ala kata, mereka yang yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Ni orang Islam pegang kalimah tauhid ni sampai dia mati. Kalimah yang kita kata urwatul wusqa,
tali yang sangat kukuh yang tak boleh dileraikan. Yang tu yang kita harapkan. Kita mati nanti dalam keadaan kita la ilaha illallah tu masih lagi teguh dengan kita qaulus tsabit. Baik, jadi itu antara dalil daripada Al-Quran. Dan kalau kita nak tengok lagi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang ada rukun yang menjelaskan rukun tauhid ini. Cuma kita dah habis waktu dan kita ada tazkirah sikit. Ni 7 minit je tazkirah hadis. Jadi minggu lepas anda terlupa nak bagi tahu. Jadi kita pun terlupa, jadi itu yang jadi tergesa-gesa. Jadi kita habis pukul 10 kan. Jadi pukul 10 lepas ni kita jadi admin kata akan ada sesi tazkirah 7 minit. Ana bagi majlis ilmu tu dah tazkirah lah kan. Tapi tak apalah, kita nak tambah. So tazkirah kita ambil daripada hadis tazkirah hadis. Baik. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan insya-Allah kita masuk pada prinsip yang kedua insya-Allah. Minggu depan prinsip yang kedua. Maknanya prinsip yang pertama ni kita selesailah dengan kita menjelaskan tentang makna tauhid. Tapi kalau ada soalan-soalan atau persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kalimah tauhid ni boleh diajukan kemudian insya-Allah.